Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imaduddin wa ja'alaha ma'rajan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa warzuqna fahma wa 'ilma wa hifdha ya rahmatika ya Allah. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Artinya, orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, yang benar dalam semua perkara, supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amalmu dan mengampun dosa-dosamu. Dan ingatlah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan, fauzan azima. Alhamdulillah. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kurnia Allah, kita dapat lagi bertemu, dapat lagi kita duduk di dalam majlis ilmu yang mana banyaknya keberkatan majlis yang didatangi juga oleh para malaikat. Maka kita rasa bersyukur kepada Allah, taufik yang Allah Ta'ala beri kepada kita, hidayah, kerana Allah Ta'ala memberi ilmu dan beri hidayah lah kepada kita, sehingga kita dapat hadir, kita dapat ilmu pengetahuan, hidayah yang Allah Ta'ala beri, dan taufik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita baca saat ini, Allah Ta'ala suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, ya orang beriman takut kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katalah perkataan yang baik-baik, tepat, kata-kataan yang dipuji. Supaya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Supaya Allah Ta'ala memberi taufik. Maka dalam amal-amal ibadah banyak, apabila Allah Ta'ala tidak memberi taufik kepada kita, maka tidak adalah kekuatan atau qudratullah ala ta'atih, iaitu kuasa Allah Ta'ala memberi kepada seorang itu sehingga dia mampu buat, maka Allah Ta'ala akan baiki amal-amalnya. Walaupun kita dengar kelebihan khusyuk, kelebihan ibadah, tapi kita tidak mampu. Kalau Allah Ta'ala tidak beri taufik kepada kita, Allah Ta'ala tidak ampun dosa-dosa kita. Dan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingat, dan ingatlah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah berjaya dengan fawzan 'azima, itu kejayaan yang besar. Itulah yang kita nak. Kerana hidup kita tidak lain, kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, redha
ataupun hubungan dengan manusia. Dan kalau kita tengok malam ni sepatutnya kita memang mukmin. Jadi masa yang ada ni kita baca sedikit berkaitan kitab ayyuhal walad, anakku, karangan Iman Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi untuk malam ni sekadar untuk peringatan kepada kita dan untuk saya jugalah. Qala Syekh Muslim rahimahullah ta'ala walaupun disebut ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, pelajar-pelajar sangat bermanfaat, tetapi manfaat juga kepada kita. Nasihat Imam Ghazali yang disebut Muhammad bin Muhammad Ghazali dan muridnya panggil anakku. Maka di sinilah disebut ketahuilah olehmu bahawa wahai anakku yang tercinta, disebut Bismillahirrahmanirrahim, wahai anakku yang tercinta dan kasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Jadi hidup kita dalam dunia tidak lain kita ikut kekasih kita, iaitu Nabi kita Muhammad SAW dan awliyaillah, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu pesanan dia, ketahuilah bahawasanya apa jua cabaran nasihat itu adalah berasal dari sumber kenabian. Maksudnya daripada hadis Nabi SAW. Kita tengok hadis-hadis yang memberi nasihat kepada kita. Kesan yang kita buat ada kesan dia. Kita buat sesuatu tu ada manfaat dia, ada mudarat dia. Hidup dalam dunia ni kita dah ada sumber. Sebab itulah kalau kita tengok barang yang wajib pada orang yang mukallaf, iaitulah awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita mengenal Allah, walaupun di sana ada perbahasan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, terhentinya ada Rasul, perbahasan dia dari segi hukum, dari segi usul, ada perbahasan dari segi usul ni, iaitu berkaitan tauhid, furu' itu berkaitan fiqh, itu. Tapi semuanya itu diberlandas juga dengan Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banding dengan Mu'tazilah yang sumber dia iaitu al-aql, akal yang pertama. Sebab itulah ada orang dia tak mengaji lah, walaupun dia lebih suka guna akal. Kalau kita fikir molek, apa gini-gini, banyaklah akal. Sedangkan kita manusia ni terbatas. Hidup kita ni hebat setara mana pun dia terbatas. Tak nak buat penyakit stroke ke, penyakit wa'ayazubillah, macam-macam ya ada. Maka tidak lain tidak bukan ada rujukan dia. Macam kita lah, rujukan kita ataupun guru yang pertama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masa sama kita belajar di mana-mana, kita rujuk guru kita. Dan sama guru kita juga iaitu kitab. Kita akan tengok maknanya lemahnya kita, perlu kita tengok balik. Maka hidup kita dalam dunia ni ada cabaran dia, iaitulah kita mesti kembali kepada Al-Quran. Berbeza dengan Mu'tazilah yang sebut akal dulu. Al-aqlu lepas akal, Al-Quran, Al-Hadis tu. Itulah. Dan disebut sumber dia
kepada nasihat. Dan apabila masih belum sampai kepada-mu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini, maka bila tidak berlandaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu cek ilmu. Ilmu petua orang dulu ada betul, tapi kena tengok juga berlandaskan dengan hadis Nabi dan para ulama. Dan nasihat yang pertama disebut ialah nasihat yang pertama disebut waktu itu ialah kehidupan. Kehidupan ni bermacam-macam lah. Ada gembira, ada sedih. Sebab tu kita ada masalah apa-apa, kita suruh senyum. Sebab dunia ni tidak akan pernah berubah. Dunia tidak akan ubah kesedihan kita. Hanya kita saja. Sebab tu disebut, wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang berbunyi, adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Maka ini satu nasihat. Tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang itu ialah kita cek diri kita daripada pagi nak masuk ke malam, kerja yang tidak faedah apa yang kita buat hari ni. Kerja apa? Kerja tidak faedah. Kerja kerja apa lagi yang tidak ada manfaat, yang mendapat dosa pula. Maka itu kita suruh cek. Dan seandainya satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu beribadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Kita kena ingat, seandainya satu saat, bukan minit, bukan jam, bukan hari, bulan, tahun, sesaat saja. Kalau kita guna bukan kerana tujuan hidup kita. Sebab tujuan hidup kita, kalau ditanya ma ahdafu al-hayatud dunya, hayatud dunya, apa tujuan hidup kita? Iaitulah ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Maka tidak lain tidak bukan bila sebut kita manusia yang beriman kepada Allah, maka kita hari-hari kita kena tengok apa tujuan aku hidup ni. Daripada tangan aku, daripada kepala hingga ke kaki, daripada rambut hitam, kulit licin sehingga ada kedut-kedut, ada ubang sikit-sikit. Apa tujuan aku sebenarnya? Itulah ibadah kepada Allah SWT. Maka kalau kita tidak buat, sesaat kita lalai benda ni, maka dikata layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada kiamat nanti. Maka timbul dalam Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na wa balik farji'na na'mal salihah, nak buat perkara yang baik, buat soleh, inna mungkin, nak jadi orang yakin untuk. Ataupun ayat lain, walau tara idh uqifu 'alan nar, masa tu duduk tepi dah. Tafsir kata tepi dah, nak jatuh neraka dah. Walau tara idh uqifu 'alan nar faqalu ya laitana, wahai Tuhan kami, aku menyesal sungguh. Nuraddu, aku tak tolak dah. Wal nukadzibu, aku tidak nak pemanggil, nak dustai dah. Bi ayatina, ayat ayat Allah, tak mahu dah. Wa nakuna minal mu'minin, aku nak jadi orang beriman. Tak ada dah itu. Itu surah Al-An'am. Atas dia kullu ayyu syai'in akbaru syahadah. Bawah sekali.
Maka di situlah kita boleh faham penyesalan. Maka di sinilah kata musannaf di sini bahawa kita kena ada penyesalan, iaitu pada hari kiamat nanti. Sekarang nak nyesal, jarang orang nyesal. Buat tu bukan bangga pula. Dia buat maksiat kan. Oh saya tu biasalah dulu. Oh ni biasalah. Dia bangga pula. Tapi penyesalan, nyesal sungguh bila pada hari kiamat nanti. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, itu kadang-kadang orang kita dengar tu kata berubah lah orang naik umur 40 payah lagi. Betul. Cuba kita cek lah. Kita tengok naik umur 40 tahun ajak risau, ajak payah. Sebab tu tabiat panggil. No tapi tak boleh. Lagi tak? Lagi. Nak belajar tak? No tapi tunggulah. Sebab payah. Maka apa yang dia kata di sini, dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya. Maknanya jahat tu banyak lagi banding baik lagi bagus. Ada juga, kalau tak ada, adalah sebab ia sebut mengucap syahadah, jadi orang yang beriman, adalah kebaikan dia buat perkara baik, tapi jahat tu banyak lagi. Maka bila banyak gini, maka layaklah dia kata, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Wa'iyadzubillah. Itu kalau kita perhati molek kaitan apa umur 40 api neraka. Umur lain nak masuk neraka ke? Dia nak kabur. Kalau kita tengoklah umur 40 ni banyak bahasan lah. Kalau kita tengok dari segi umur 40 tahun, dan disebut jika sampai umur 40 tahun dan tidak ambil tahu, maknanya tidak ambil langsung tentang kewajipan taubat, maka syaitan akan mengusak dahinya gembira, dan akan gembira. Sebab umur 40 tu biasa payah. Payah. Buat karat tu. Macam kuali lah, dan lekat melitang, rendang air dah jadi sakit sikit lah, letih. Terpaksa buat dengan sudu pula tu. Kerok je. Lepas buang-buang dengan sudu, barulah kita guna bulu besi tu. Dah hilang juga, ada juga sikit. Jadi kira lah 40 tahun, lama lah sebelum ni buat kejahatan. Jadi syaitan bukan nak lepas mudah-mudah. Ambil lah sebelum ni, buat je, apa, taubat lah. Benda ni dah berlaku, yang kita dah sebut dulu. Ada kita cerita, ni duduk umur 60 lebih. Cikgu khabar saya ni nak nikah dengan anak dara tu tak boleh. Mak dia tak ambuh lah sebab saya tua. Tapi biasalah malam dia keluar, anak puan tu nak sangat saya keluar ke pintu malam-malam, keluar bertiga, keluar berzina. Wa'iyadzubillah. Jadi maka di situ payahlah nak taubat. Ada orang kata taubat lah, kita nak taubat sekaligus dulu, lepas ni sekaligus dulu, lepas tu kita tahun ni kok sekaligus dulu. Punya bahaya tu. Kalau mati tu kita bahas sendirilah. Mati tak kabur orang, nak mati bila. Jadi sebab umur tu, sebab itulah Islam ajar kita apabila ada anak, orang, ada manusia yang baru, dia disuruh buat perkara baik dah, azamnya waktu naik umur tu ajar sembahyang, naik seterusnya, letak topok, letak topok-topok dia tu asal Quran, surah apa, hafal Quran, dia kemah tu tepi tu. Macam orang nak umur lah.
tambung, buat bin dulu, buat tanah kemah-kemah dulu, jiwa air sebagainya, letak besi, letak ni. Nak bagi kemah. Manusia gitu juga. Ni dia lebih pada rumah akan main, jaga gini-gini. Tapi asal manusia tu kena buat. Kalau dah kita letak Quran dah, asal dia. Lepas tu mudah dia nak belajar apa-apa. Nak jadi doktor ke, nak jadi apa, mudah. Macam mana kalau tengok orang yang amah, bila tanya bulan puasa jadi imam. Imam suara kita rasanya Quran. Memang ya, ini Quran. Qori, hafiz Quran 7 juzuk. Sehari tengok pakai kemah, gimana? Gimana kita nak pergi bil jamiah? Dah ambil takasuh, so takasuh muhandis. Awak ni ambil taswiq, pemasaran, atau tabib, doktor, banyak. Jadi tidak payah lagi ada asas dah Quran tu. Tidak lain bukan Quran tu jaga kita. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu tu dibahas dalam tafsir Qutubi, antaranya ialah orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, dia hafal Quran, dia baca Quran, dia amal. Dan itu. Dan disebut lagi orang yang ilmu, kita ambil sikit lah perbahasan kaitan umur 40 ni disebut. Dan disebut Imam An-Naqai, Ibrahim An-Naqai rahimahullah ta'ala kata, mereka berkata bahawa jika seorang sudah mencapai umur 40 tahun dan berada pada suatu perangai, tabiat, akhlak, buruk, kelak tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya. Ini umum. So, siapa yang umur 40 sentiasa pergi masjid, pergi surau, ilmu, keadaan gitulah sehingga mati. Dan siapa yang keadaan umur 40 keadaan gitu, keadaan lepaknya, apa lagi, buat jauh, kejar dunia, pergi situ, tak cara rasa, semayang lewat, dia akan kekal keadaan situ. Wa'iyadzubillah. Sehinggalah al-maut. Ini ada bahasan dalam kitab Sabaqah Al-Kubra, jilid 6 tu ada. Begitu juga dalam pembahasan berkaitan umur tu, usia 40 tahun ia kena letak, kena bahauri taubat, kena ada penyelesaian tu. Dan banyak lagi lah kalau kita tengok dari segi umur tu. Dari segi umur, sebab tempoh daripada umur muda mukallaf balik siapa umur tu sehingga 40 tahun. Kira lama dah tu. Lama dah jarak dia. Maka payah. Macam pelajar-pelajar lah. Kita boleh tengok pelajar-pelajar yang cuti lama PKP ni, Ori pula ni. Macam mana? Kita tanya mak ayah, nak pergi buat biu, nangis lah, apa lagi, awak demam lah, doa pun ada, biar Covid, biar sambung PKP lagi, sebab nak ada rumah lagi, ada. Kita tanya, jaga pelajar, tak ada PKP pula nak ada rumah, sebab payah, sebab duduk keadaan rumah gitu dah. Tiba nak mari asrama, sekolah, keadaan duduk gitu, payah. Tu bodoh. Umur baru 13, 14, 15 gitu, 16, 17, backup menengah. Ni kira lah orang 40 dah. Kadang gitu duduk atas basah, duduk main daji. Letak. Main gitu. Tiba-tiba nak ubah. Payah. Sebab itulah orang yang kita alhamdulillah sentiasa mari surau, majlis ilmu masjid dan sebagainya, kita patut bersyukur kepada Allah. Keadaan Allah Ta'ala letak kita keadaan gini, kerana ada di sana orang keadaan gitulah. Kita boleh tuju sesiapa, kita tuju marah dia lah. Maka itu hakikatnya. Maka di sinilah kita kata Ibn Abbas, disebut dalam oleh Abu Al-Fath Al-Azadi,
daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ahli mufassirin, ashhur mufassirin 'inda sahabah. Orang yang suhu apa ni, ahli mufassir, Allah faqih banyaklah Ibn Abbas berkaitan tafsir ni. Dia kata siapa yang wasala, mana sampai jangkau 40 sana, 4 tahun tu, walakin khair, tidak, tetapi kebaikan yang tidak mengalah kejahatannya, maka bersiap sedialah ia finnar, neraka. Itu ni sebab itulah dia asuh kita manusia supaya lazim buat baik, lazim. Mendak Islam ajar kita, kalau tak ada banyak pun aqal wa in qalla, sedikit adwamuha, berterusan, wa in qalla, perkara yang Allah Ta'ala suka juga di antaranya ialah perkara sikit tapi berterusan. Kalau semayang duha 2 rakaat, semayang tu orang pada buat 2 4 lagi, buat semayang lebih lagi, tak boleh 2, ialah 2 situ lah, banding hadap semayang asum. Begitulah kita sebutlah bila Quran, begitu juga Quran daripada doa langsung. Semalam masa saya atau mesej kok ke WhatsApp, ramai orang lekat WhatsApp semalam kan. Kalau jadi ada masalah sikit ya. Hobi mana nak mesej, sebab dia tengok WhatsApp kan. Tapi bila nak tersebut tengok Quran beberapa hari dia pernah tengok, biasalah. Itu kalau asas dia, sebelum kita buat perkara baik, pagi tu kita buka Quran dulu. Buka Quran baru jadi. Maka di sinilah, maka mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Ini maka penyesalan tu kita akan tengok. Dan nasihat kedua sebenarnya, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Anak yang tercinta memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan sangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nasihat ni semua boleh. Mari kita buat baik, boleh tak ke? Marilah marilah kita bersabar, marilah kita bersyukur, kita guna sifat khusyuk. Marilah kita sabar, tahan marah. Ada orang nak marah kali, bukan kita kata siapa-siapa, ataupun bermacam-macam bercakap. Sebab tu di sana ada ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah Ta'ala larang siapa yang bercakap yang tidak lakukan. Kemaqtan 'indallah, amat besarlah kebencian Allah. Ada ayat tu. Maka di sinilah, dan nasihat kata Ghazali, isi dia tu payah. Isi dia tu payah kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit dan sia-sia. Sebab apa? Berlawan dengan kehendak nafsu. Nafsu kata ning, mana ikut, nak ning. Dapat saya ikutlah, ikut nafsu lah. Nafsu sangat mencintai perkara yang dilarang, apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Maksudnya ilmu rasmi ni maksudnya apa? Mencari ilmu supaya mendapat suatu gelaran. Bagi belajar tujuan apa? Nak dapat gelaran rasmi. Syekh Kabir, Syekh ni Qur'an ni, ni dapat nak dapat gelaran rasmi. Gelaran tu tak akan berubah, dia tetap lah. Dia ni hebat ni, pakar ni, pakar luar ni, pada hadis pakar ni, anak tu. Maksudnya tak apalah kita nak kata orang. Bila hari kiamat esok akan jelas apa sifat-sifat tu. A'udzubillah. Dan sentiasa sibuk untuk munculkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dalam dunia. Dia akan nak menunjuk orang. Ilmu tak ada, nak tunjuk hebat. Maka
Maka orang tu tengok percakapan, oh sedap. Di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi sebab itulah percakapan dengan perbuatan mesti disuli, ataupun kita panggil zahir dengan batin itu mesti diikuti. Sebagaimana kita semayang, comel, rokok, sujud, comel, Allahu Akbar, maka hati tu sama Allahu Akbar. Rokok, baca sama. Jangan bila takbir hati duk fikir lain. Hambaknya nak pergi sana pula lagi, nak fikir ni pula, nak pergi luar ni pula. Banyak fikir. Maka mesti kita sama. Sebagaimana luar lurus, dalam kita mesti lurus juga. Itulah sikit sebenarnya. Dan itulah nasihat apa panggil sebagai muhasabah kita. Dan patutnya kita lah setiap malam kita muhasabah diri kita, supaya sebab malam kita akan tidur, sebelum selepas kita baca 3 ku, baca Amanah Rasul, baca ayat kursi, baca surah Al-Mulk, kita mati dengan zikir dengan la ilaha illallah. Maka di situlah kita muhasabah juga diri kita, sehingga kita bertemu pula esok hari, dan seterusnya sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita, insya-Allah. Itulah sedikit banyak, moga-moga manfaat bersama. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.